like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakia binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 5.52 sabun. Jom kita belajar. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu, ya Allah hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita nak menjalankan eksperimen menghasilkan sabun melalui proses saponifikasi. Yang kedua, kita nak berkomunikasi mengenai tindakan pencucian sabun. Okey, adakah awak tahu sabun yang awak guna setiap hari tu diperbuat pada apa? Apakah kelebihan sabun? Adakah untuk membersih? Next, bagaimana sabun boleh membersihkan badan dan baju awak? Fikir. Okey, sebenarnya inilah proses pembuatan sabun. Ni cikgu tak tunjuklah dekat makmal. Tapi proses dia adalah saponifikasi. Cuba sebut. Saponifikasi. Sapon, sabun. Senang kan ingat? Nanti orang pun nyanyi sabun di bilik mandi. Inilah budak-budak cikgu suka nyanyi lagu tu. Contoh kita nak buat sabun ni. So apa yang kita buat, kita ambil contoh cikgu ada minyak atau lemak. Dia boleh tulis sama ada you boleh tulis minyak betul, you tulis lemak betul. So contoh yang ambil minyak, kita tambah dengan alkali pekat. Okey, dia akan menghasilkan asid lemak. Asid lemak ni lah sabun dan tambah gliserol. Boleh? So nama proses adalah proses saponifikasi. So, contoh kalau soalan tanya, apakah contoh alkali pekat? So, you boleh tambah natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Okey, senang kan? So, cara buat sabun, minyak tambah alkali jadilah sabun. Alright, nama proses saponifikasi. Alright. Okey, kalau dalam makmal, proses saponifikasi macam ni. Contoh, cikgu ada masuk minyak. Cikgu masuk alkali. Nampak? Kita campur. Kita kacau. First, minyak campur kali. Settle. Okey, yang kedua kita buat apa ni? Yes, kita panaskan. Lepas panaskan, kita masuk apa ni? Yes, kita tambah garam. Lepas tambah garam, kita buat apa? Kita kacau. Okey, bila dah tambah garam, dah kacau semua, kita akan turas. Okey, so bila kita turas, kita ambil yang dekat kertas turas tu. Ambil baki dia tu. So, inilah sabun. Sekian. Senang kan? So, cara buat sabun ni, minyak masak, campur alkali, campur, kacau, panaskan, tambah garam, kacau, turas, baki, sabun. Macam mana kita nak tengok dia ni sabun? So, maybe you boleh ambil serbuk tu, you letak dekat dengan air kan, lepas tu you goncang guna test tube. Kalau berbuih, itulah sabun. Okey? Sebab ciri sabun adalah berbuih. Okey, tapi macam mana kita nak hasilkan sabun pepejal Untuk pengetahuan awak, kita boleh tambah garam. Ingat dalam sains, nama garam adalah natrium klorida. So, contoh kan, cikgu nak masak kan, cikgu akan cakap, mana natrium klorida? Tak nak kalah. So, kita tambah garam untuk memendapkan sabun cecair kepada sabun pepejal yang lembut. Okey, sebelum kita belajar macam mana sabun boleh bersihkan badan dan baju awak, kita kenali dulu struktur sabun. Jom. Okey, ini adalah struktur sabun. Untuk pengetahuan awak, sabun diperbuat daripada lemak atau minyak. Okey, secara teorinya, sabun ni kita boleh bahagikan kepada dua struktur dia. Ni bahagian apa ni?
Okey, dia terbahagi kepada dua bahagian iaitu bahagian kepala dan bahagian ekor. Kenapa cikgu kata secara teori? Because kalau kita masuk sabun dalam mesin basuh, kita nampak, ni kepala, ni ekor tak ada kan. So, dia dibahagikan kepada kepala dengan ekor sebab ni. Cuba tengok Kalau kepala, dia adalah dia diperbuat pada gliserol. Dia adalah hidrofilik, dia suka air. Tapi yang bahagian ekor dia diperbuat daripada asid lemak, dia adalah hidrofobik. Kita tahu fobik ni fobia, takut. Mak dia hydro air kan. Hydrofobik, dia takut air. Tapi dia suka minyak dengan grease. Okey, contoh you imagine, you ada baju kena minyak ayam goreng, you nak bersihkan, you masuk dalam mesin basuh, you letak sabun, betul? So, yang bahagian kepala akan pergi dekat air yang you tambah kat mesin basuh, tapi bahagian ekor ni dia akan pergi dekat minyak ayam goreng tu. So, faham tak? So, dia ada dua part. Kepala dan ekor, hidrofilik, hidrofobik. Alright, kejap lagi cikgu tunjuk macam mana dia boleh bersihkan. Okey, jom kita belajar macam mana sabun boleh bersihkan badan dan baju awak. Ingat tak tadi struktur sabun kepala dengan ekor kan? So, kita tengok sini, kepala ekor. Ingat kepala suka air, ekor takut air tapi dia suka grease atau minyak. So, contoh yang orange ni adalah minyak. So, siapa yang pergi dekat minyak? Mestilah ekor. Ekor kan suka minyak. Faham tak bentuk ni? Alright, ini adalah bentuk emulsi. Okey, jom kita belajar tindakan pencucian sabun. Sangat senang. Cuba tengok Okey, contoh yang pertama adalah you nampak tak yang warna purple tu? Itu adalah permukaan kain. Awak bayangkan kain baju awak tu terkena ni, warna orange ni, kena grease. Grease ni minyak. So, apa yang berlaku bila baju you dah kena minyak, mesti you nak basuh. Sebab tu you tambah air dengan sabun, betul? So, air dengan sabun pun dah tambah. So, apa yang berlaku kepada sabun? Kan sabun ada dua part. Dia assume sabun ada dua part. Satu suka kepala, satu suka air, satu suka minyak atau grease. So, yang suka grease adalah yang ekor. So, apa yang berlaku? Yang ekor ni akan pergi dekat grease tadi. Boleh tak? Boleh So, bila dia dah pergi dekat grease, apa yang berlaku? Titisan grease akan dikelilingi oleh molekul sabun. Nampak tak? Dia dah angkat grease tadi, minyak tadi. So, yang keempat, bila dia dah angkat, buih-buih sabun yang dihasilkan oleh air sabun, dia akan memerangkap titisan grease di dalam air sabun. So, bila air sabun dan buih dibuang semasa membilas, kotoran bergrease pun turut dibuang bersama. Nampak tak? Mula-mula, baju you kotor, ada minyak. Lepas tu, bahagian ekor sabun pergi ambil, kan, angkat dia jadi emulsi. Lepas tu, dia akan keluar bersama-sama dengan buih. Samalah macam bila you cuci muka. Contoh muka you dah berminyak kan. You tak bolehlah basuh guna air saja. Kenalah ada sabun untuk memerangkap minyak tu. Faham So, bahagian ekor dia akan pergi ke minyak dan dia akan keluar bersama-sama dengan buih. So, inilah tindakan pencucian baju. Senang kan? Bab 5.52 telah tamat. Bab sabun dah habis. Mari kita jawab soalan bersama-sama. Okey, soalan ni tak ada dalam buku teks tapi cikgu tambah. Okey, contoh soalan, Rajah menunjukkan molekul satu bahan yang diperbuat pada minyak. Kalau ditunjuk bahan ni, molekul ni, awak tahu ni apa? So, apa nama proses pembuatan bahan ini? Mesti awak cakap, ni sabun cikgu, saya dah belajar. Sabun kepala, deko kan. So, apa nama proses pembuatan sabun ini? Pembuatan bahan ini. So, jawapan dia adalah saponifikasi, persenyawaan, penggumpalan atau pengoksidaan. So, jawapan awak apa? Yeay, pandai. So, jawapan adalah saponifikasi. Senang kan? Okey, kita tengok soalan nombor 2 iaitu soalan terakhir. Persamaan perkataan berikut menunjukkan proses saponifikasi. Minyak kelapa sawit tambah X, jadilah sabun dan gliserol. Apakah X? A. Alkali pekat, B. Asid, C. Glukosa, D. Natrium klorida. Jawapan dia apa? A ke B ke C ke D? Awak rasa? Ingat tak? Tadi kita ambil minyak kelapa sawit tambah apa jadi sabun tu? Ya, pandai. Jawapan dia adalah alkali pekat. Natrium klorida tu garam Dia nak bagi jadi solid saja. Bukan nak jadi sabun. Kalau nak jadi sabun, minyak kena tambah
alkali. So, cikgu harap tajuk sabun dah habis. So, bermakna tajuk bab 5 telah tamat. So, cikgu harap you faham tajuk ini dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. Okey semua, bagi siapa yang baru jumpa channel cikgu, jom like dan subscribe channel cikgu Azhar Zakiah binti Mat Saleh bagi mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you. Bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.